Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Pertamanya terima kasih saya ucapkan pada guru saya jua, kanda saya jua, Al-Fadil, Datuk Cik Syukri, Cik Mat, selaku pengarah Jabatan Agama Islam Melaka, juga merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Alami MITC, Tuan Imam dan seluruh ahli Jawatan Kuasa Masjid Alami MITC, dan juga kepada para asatizah, ustaz-ustazah, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, adik-adik, anak-anak muslimin muslimat, dan juga para penonton-penonton, pelayar-pelayar kita pada waktu ini. Moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 masjid sudah ku pergi, Masjid Alami MITC senantiasa terbilang. Amin ya rabbal alamin. Bolehlah tuan-tuan, lebih kurang sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Lagi banyak masjid sudah kita pergi dan makan. MITC juga di hatiku. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya rasa amat bertuah dengan kehadiran tuan-tuan yang memberangsangkan ini. Juga lagi saya rasa terharulah Datuk Pengarah pun ada sekali dengan kita pada malam ini, dan juga semua yang hadir. Moga-moga Allah merahmati pertemuan kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah, Allah mentakdirkan kita semua dapat untuk menjengah dan melangkah masuk ke dalam salah satu daripada bulan-bulan penuh kemuliaan dalam Islam. Yang kita semua sedia maklum, dalam Islam kita ada berapa bulan? Ada berapa bulan semua? Kita ada 12 bulan Islam. Apa antara bulan-bulan Islam? Mac, April, Mei, Jun, Julai. Apa Ustaz? Bulan-bulan Islam ada? Ramadan. Lagi Syawal. Lagi Ramadan.
Lagi Syawal. Hai, pusing-pusing tu lah. Paling ingat Zulhijjah lah. Ya. Bulan-bulan Islam semua ada 12. Ada kumpulan nasyid, dia buat lagu nak bagi senang ingat, senang hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Ada setengah tempat dia kata Zul Arifin. Lain. Zulhijjah. Maknanya Zulhijjah tu kalau dalam kalender kita biasa guna, dia macam Disember, hujung tahun. Maknanya sekarang ni Zulhijjah ni adalah bulan di mana hujung tahun. Sebab itu masa zaman Khalifah Umar nak menentukan kalender Islam, meletakkan Muharram itu sebagai permulaan kalender tahun Islam. Sebab Zulhijjah orang balik daripada haji. Bila orang balik daripada haji, membawa hati yang suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Semua. Tu. Jadi bila balik dengan hati yang suci, dengan balik dengan hati yang penuh taubat, jadi eloklah masuk Muharram, tahun baru, permulaan tahun, hati yang suci, semangat yang baru, jiwa baru. Tu ceritanya. Jadi Zulhijjah adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kata para ulama, dalam setahun ada 3 bulan paling banyak kemuliaan. Hari-hari dalam bulan-bulan tersebut. Apa dia? Kata ulama, pertama, bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram dia jadi mulia? Sebab bulan Muharram ini dia termasuk dalam bulan yang disebut sebagai bulan-bulan Allah. Bulan Allah. Dahsyat tu. Muharram ni bulan Allah. Afdalus siyamu indallahi ba'da, seafdal solat, seafdal puasa selepas daripada saumu Ramadan, selain daripada puasa Ramadan yang wajib, adalah siyamu fi syahrillah, iaitu berpuasa pada bulan Allah. Maknanya puasa paling champion nombor 1, puasa bulan Ramadan. Ramadan tak ada lawan lah. Lepas Ramadan, puasa di bulan apa? Syahrullah, bulan Allah. Bila bulan Allah? Syahrullah al-Muharram, bulan Muharram. Jadi bila nak puasa bulan Muharram pula, dia ada tarikh dia. Puasa sunat Muharram bila? Ashura. Asyarah, bahasa Arab Asyarah kan 10. Jadi Ashura, puasa pada 10 Muharram. Cuma bila di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat orang Islam saja yang puasa pada 10 Muharram, orang-orang Yahudi pun berpuasa juga pada 10 Muharram. Jadi Nabi kita dia tak maulah sama dengan orang selain Islam. Jadi Nabi kita nak bagi ada beza sikit. Maka Nabi kita menggalakkan supaya puasalah awal sehari sebelum tu. Jadi namanya Tasu'a. Tasu'a itu maknanya 9 Muharram. Maknanya 9 dan 10 Muharram. Jadi kalau ditanyakan kenapa bulan Muharram tu dia jadi mulia, sebab peristiwa 9 dan 10 Muharram. Iaitu digalakkan kita berpuasa sunat. Selain daripada ada di kalangan kita dapat bubur Ashura. Bubur Ashura. Macam saya orang Kedah, kami panggil bubur Sora. Bubur Sora. Tapi bubur Ashura ni pun tiap-tiap negeri tak sama.
mazhab. mazhab buburnya tak sama. Kan? Kalau macam Kedah, Penang, Perak, dia manis-manis. Dia ada jagung, ada kacang sikit, dia manis-manis sikit. Warna kelabu-kelabu sikit. Kalau Pantai Timur, Terengganu, Pahang, ada setengahnya, dia ada dia macam letak rempah sikit kan. Kan? Tu lebih kurang kan, dia rempah-rempah sikit. Lain-lain lah, tapi nama dia tetap Ashura lah, bubur Ashura. Tak payahlah gaduh. Ashura ni Nabi tak pernah makan. Tak payahlah gaduh-gaduh. Orang bagi tu makan je lah. Orang bagi tu ambil je lah. Tak payahlah nak gaduh. Kan? Cuma jangan disandarkan kepada Nabi SAW. Cukup, tu saja. Pertama, bulan apa tadi? Muharram. Yang kedua, dalam Islam, bulan penuh kemuliaan adalah, tak payah nak panjang sangat cerita lah, kita pun tahu, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan. Kenapa Ramadan dia jadi mulia? Sebab dalam Ramadan diturunkan Quran. Dalam Ramadan berlakunya malam ataupun 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam yang penuh dengan kemuliaan, malam 1000 bulan, Al-Qadar. Jadi Ramadan dia jadi mulia sebab Lailatul Qadar. Tahun ni alhamdulillah lah, kita tengok masjid kita pun dah ramai kembali diimarahkan Ramadan. 2 tahun kan kita masing-masing tarawih di rumah. Macam mana tuan-tuan, Ramadan di rumah okey? Siapa imam? Siapa imam? Kita lah bang, takkan akak pula. Mana tahu kau ada suami kena disgust. Yang awak lah pula. Saya je tiap malam. Jangan terbalik pula kan. Walaupun suami kita itu je lah surahnya. Inna ataina tabayyada izaja kuliah. Terima je lah ya. Itu je lah imam yang ada. Nak komplain lebih-lebih kan dia suruh kita pula jadi imam akak-akak belakang tu ya. Tu. Jadi Ramadan Al-Mubarak. Dan yang ketiga, bulan penuh kemuliaan dalam Islam, bulan apa? Yang kita nak sebut ni menyingkap keistimewaan Zulhijjah ini, iaitu bulan Zulhijjah. Zulhijjah ini kalau Muharram tadi pada 9 dan 10. Kalau Ramadan sama ada 10 malam terakhir Ramadan ataupun Lailatul Qadar, tapi Zulhijjah ini dia punya kemuliaannya di mana? Iaitu bermula sejak daripada 1 Zulhijjah baru-baru ni, 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah. Kan? Sebab itu kalau dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hazihil ayyam, yakni ayyamul ashr. Kata baginda Nabi, tidak ada amalan-amalan soleh yang paling Allah Ta'ala cinta, paling Allah Ta'ala suka, melainkan amalan-amalan soleh pada 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pula kalau orang tu walal jihadu fi sabilillah, kalau orang tu dia pergi berperang, jihad fi sabilillah, pahala 10 hari awal Zulhijjah ni boleh lawan tak? Orang yang pergi berperang fi sabilillah boleh lawan tak? Orang yang pergi berperang fi sabilillah? Jawabnya, pahala 10 hari awal Zulhijjah boleh challenge, boleh lawan pahala orang yang pergi berjihad fi sabilillah, dengan syarat. Dengan syarat, kalau orang tu dia pergi berjihad dan tak kembali lagi dah, pergi tak kembali, gugur sebagai syahid syuhada, pahala yang tu lagi tinggi, lagi hebat. Tapi kalau dia pergi perang dan dia pun kembali ke pangkuan keluarga, pahala 10 awal Zulhijjah ini lagi besar. Lagi besar. Lupa. Lagi besar. Lagi besar. Lagi besar lah ceritanya. Sebenarnya tuan-tuan, kita ni nak dapat pahala jihad bukannya senang. Kita nak pergi perang lawan Israel mimpi.
Dengan sakit macam-macam, 3 serangkai, 4 serangkai, darah tinggi, uji manis, kolesterol. Nak pegang parang Allah, boleh tengok je lah mat kilaunya tu. Nak bersilat boleh, tapi main dengan sakit urat, slip disc, nak perang bendanya, tak mampu. Tak mampu kita. Nak lawan dengan Yahudi, Israel, Zionis, tak mampu. Tapi macam mana nak dapat pahala jihad ni? Senang saja. Kalau dalam hadis Nabi sebut, pertama, nak dapat pahala perang. Pahala perang tu, maknanya tak payah perang, tapi pahala macam pergi perang. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal jihadu fi sabilillah. Siapa-siapa yang suka menolong ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim, maka pahalanya seperti berjihad fi sabilillah. Orang perempuan kata, ustaz dia mula dah. Dia mula dah. Ini saya baca hadis. Jangan lawan hadis. Ini hadis Nabi tau. Nabi kata, siapa-siapa yang menolong ibu-ibu tunggal, Allah akan nilai dia sebagai, dan orang miskin, maka nilaian dia seperti orang yang berperang fi sabilillah. Di kawasan MITC Air Keroh ni ada tak ibu tunggal? Ada tak? Tuan-tuan tahu tak siapa ibu tunggal di kawasan tuan-tuan tahu tak? Berani anggur. Naik motor kena cubit di belakang. Amboi, ibu tunggal. Ibu hak di rumah ni pun tak kira lagi ibu tunggal. Dah, nak pahala jihad. Tu sajalah. Kita cadang lah. Yang cadang bukan berani sangat pun. Ada tu? Kan? Ada. Dia ada tajuk khas nanti Datuk akan bagi insyaAllah. Memperjuangkan hak ibu tunggal. Ada kita buat nanti. Yang kedua, orang dapat pahala jihad. Siapa? Orang yang beramal soleh di sepanjang 10 hari awal bulan Zulhijjah. Persoalan, amalan apa nak dibuatnya ustaz 10 awal Zulhijjah ni? Nak buat apa? Banyak amalan. Pertama, ini kita kongsikan ya. Amalan pertama boleh kita buat. Nanti ibu ayah, muslimin muslimat, penonton-penonton, pilihlah mana hak mampu. Ada kata, ustaz saya tak mampu yang ini. Tak apa, kita ada yang ini. Oh, yang tu pun tak mampu juga. Tak apa, kita ada yang ini. Yang tu pun meninggallah lagi elok. Semua tak mampu lah, ambil mati. Semua tak mampu lah. Pertama, amalan pertama, iaitu memperbanyakkan berpuasa sunat. Memperbanyakkan berpuasa sunat. Sebab itu kata para alim ulama, yasumu tis'a Zulhijjah wa yauma Ashura wa salasata ayyamin min kulli syahrin. Antara puasa-puasa yang menjadi favorite Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni kalau boleh, orang yang kita sayang, favorite dia mesti kita nak kena ingat, betul? Sebab nanti bila birthday dia, kita akan bagi. Kan? Mak ayah tuan-tuan favorite apa? Asam pedas, ikan pari. Bagi. Maknanya kita tahu dia minat yang tu. Nanti bila dia sebut, mak tak selera makan lah. Jom. Asam pedas, ikan pari. Abah kita suka makan apa? Mi bodoh. Mi bodoh Kelebang. Faham? Saya terkejut pergi pantai Kelebang. Kita nak cari makan yang rare. Kawan kita cadang, ustaz kita makan mi bodoh. Kita nak jadi cerdik, ada mi bodoh pula Mi bodoh ada tuan-tuan di Melaka je ada tahu. Rupa mi bodoh tu mi simple. Mi yang simple lah dia. Bukanlah bodoh. Maknanya tak payah menggunakan kebijaksanaan sangat. Campak-campak siap lah mi bodoh. Kan? Kau kena syek, tak kisah. Orang kita sayang, kita kena tahu favorite dia. Nabi SAW, favorite Nabi adalah berpuasa pada 10 Muharram. Lagi, berpuasa pada 3 hari di setiap bulan. 13, 14, 15 hari bulan di setiap bulan.
dan berpuasa pada 9 hari di bulan Zulhijjah. Itulah kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin ada orang tanya, apa hebat sangat ke orang yang berpuasa, suka sangat berpuasa sunat ni? Besar ganjaran. Antara kelebihan kata para ulama, antaranya Imam At-Tabari menyebutkan, orang yang rajin berpuasa sunat sering mendapat bantuan Allah. Dia akan sering mendapat pertolongan dari Allah. Tuan-tuan dalam hidup, teringin tak banyak pertolongan daripada Allah? Kita dengan manusia ni mohon bantuan kena isi borang. Itu pun belum tentu dapat kalau tak cukup syarat. Tapi dengan Allah Ta'ala ini, cara nak mohon bantuan dengan Allah, kata ulama, dengan memperbanyakkan berpuasa sunat. Puasa sunat. Alah ustaz, kami ni bukannya tak nak puasa sunat. Asal nak puasa sunat, ada yang jemput makan kenduri. Kau free dah esok? InsyaAllah free. Kenapa? Kambing. Kambing bro, kambing. Masak kurma. Aku simpan kau. Untuk engkau punya lah. Kau nak? Tapi jamuan sampai pukul 4 petang kan? Kita pula, aduh, aku baru nak puasa Zulhijjah. Kau ini, asal aku puasa kau buat kambing. Aku tak puasa, aku tak panggil pun. Itu cabaran lah. Jadi, tak apalah, 9 hari, banyak hari kot. Pilihlah hari mana-mana kan. Itu. Jadi, orang yang rajin puasa sunat, Allah tolong dia. Berdasarkan ayat Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon pertolongan dengan Allah dengan 2 jalan. As-sabri was-salah. As-sabru was-salah. Kata ulama, as-sabru itu maknanya sabar, atau as-sabru itu juga maknanya puasa. Puasa. Sebab itu puasa dengan sabar ni anak beranak. Dia adik-beradik, betul tak? Takkan ada orang yang mampu puasa kalau tak sabar, betul tak? Sabar. Sabar kan? Sabar. Ke sabar? Sabar lah ya. Sabar lah. Sabar je lah tengok iklan. Kita tengah puasa, iklan. Dapatkan ayam goreng terbaru kami, cheese meleleh. Aduh kau. Okay. Ada kawan kita kadang ni cerita bulan Ramadan. Dia puasa. Dia tengok anak dia duk nyonyot susu botol tu pun, Allah sedapnya. Susu botol pun sedap. Orang puasa ni jangan buat main. Lipas pun nampak macam kurma. Dia berlari-lari kurma tu. Kurma berlari, bukannya kurma bang. Tu lipas, tu tanda kau lapar. Kan? Selipar kuning, ada hitam-hitam, dia kata jagung bakar. Itu memang tanda kau lapar tu maknanya. Jadi kita ni, orang yang boleh puasa, sebenarnya dia boleh puasa sebab sabar. Maka nak dapat bantuan dari Allah, mesti puasa. Itu cara dia. Wassalah. Wassalah tu apa dia? Semayang. Tapi kata ulama, bukan sekadar semayang, tapi doa. Doa kan? Sebab solat dan doa dan solat, adik-beradik. Nak dapat bantuan Allah, banyakkan puasa, banyakkan doa. Doa. Ni sepanjang duduk dalam majlis ilmu ni, ribuan malaikat bersama dengan kita. Doa. Apa dia doa yang paling baik sekali? Doa apa? Doa paling baik, doa apa? Doa semoga selipar tak hilang. Apa selipar tak hilang? Doa hasanah dunia dan hasanah akhirat. Tapi kasut saya warna biru kat luar, jangan ambil tau.
Tak larat beli lah. Kadang bila hilang, AJK senang dia cakap. Tak apa ustaz, dia nak ambil berkat. Banyak kau punya berkat. Memanglah saya duduk Muzaffar je belakang ni je. Tapi kaki ayam letih. Datuk warna apa slipper? Kena siap-siap beritahu tu. Ambil berkat nanti lah. Jadi pertama sekali, amalan dia apa? Berpuasa sunat. Selesai, faham ya? Berpuasa sunat. Oh tak mampu lah ustaz. Makcik ni punya gastrik. Baru niat gastrik dah. Nawai tu usah Umar Qadin. Kerok perut. Tak dapat nak puasa. Tak apalah. Kalau tak dapat nak berpuasa sunat, amalkan amalan kedua. Amalan kedua kalau tak mampu puasa sunat, iaitu memperbanyakkan berzikir dan juga bertakbir. Banyakkan bertakbir. Dan bertakbir ini bukan amalan biasa-biasa. Wa qala Ibnu Abbas wa zikrullah fi ayyamin ma'lumat, ayyamul ashr wal ayyamul ma'dudat, ayyamut tasyriq. Kata Ibnu Abbas, banyakkanlah berzikir pada 10 hari yang ditentukan. 10 hari Zulhijjah, banyak berzikir. Lagi dan juga pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Banyak akan berzikir, bertakbir. Sebab itu dalam ramai-ramai para sahabat, ada seorang sahabat ni namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini dia antara sahabat Nabi yang photostat Nabi. Photostat Nabi ni maknanya kalau bahasa WhatsApp, copy paste dari grup sebelah. Apa? Dia memang copy paste apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang kata kalau nak tengok macam mana tengok Ibnu Umar, itulah Nabi punya style. Dia ikut. Oh, dia ikut Nabi memang sejibi tu. Sejibi. Sebiji. Sejibi pula. Sebiji dia ikut Nabi ya. Satu hari dia naik haiwan tunggangan. Wallahu alam, kuda ke unta. Dia naik. Kawasan lapang. Sampai satu kawasan dia macam tunduk sikit. Dia berhenti, dia tunduk sikit. Lepas tu jalan. Berhenti, tunduk sikit, jalan. Yang lain tengok, dia kata, tak ada benda, tanah lapang, berhenti, tunduk. Apa cerita? What the story ya? Apa cerita engkau? Tak ada benda, berhenti, tiba, tunduk apa? Tunduk pula tu, macam ada benda kan? Dia kata, di sinilah tempat di mana Nabi SAW, Nabi pernah berhenti dan dulu sini ada pokok. Nabi tunduk sikit, kok ada dahan ke makna tunduk sikit. Lepas tu tak tahulah kok majlis mandaran kerat apa potong. Tak ada lah. Tak ada lagi dah. Dulu sini ada. Pokok tu dah tak ada. Tapi aku masih mengekalkan. Maknanya Ibnu Umar ni, itu perbuatan semayang ke? Perbuatan ibadat ke? Tak. Kalau itu pun dia ikut sebiji macam Nabi buat, apatah lagi ibadat-ibadat lain. Apa dia buat? Ibnu Umar dia buat apa bila masuk Zulhijjah? Dia buat apa? Dia akan memperbanyakkan berzikir, bertasbih, bertakbir. Bila? Selepas semayang. Baring-baring atas katil. Tuan-tuan baring atas katil buat apa? Baca WhatsApp. WhatsApp. Tonyoh WhatsApp tu. Tak habis-habis WhatsApp. Scroll. Shopee tak habis-habis siang malam. Masuk berzikir, Zulhijjah. Kan? Lagi apa? Bila lagi? Ketika dalam kemah. Hari ini bukanlah kemah, maknanya kalau orang dulu ni singgah R&R. Berzikir. Nonton berzikir tak? Singgah R&R. Berzikir. Tapi saya ingat tuan-tuan ni tak tahulah memang zikir Zulhijjah ke memang zikir nampak benda. Nampak perempuan-perempuan, subhanallah. Subhanallah bukan ingat ke Tuhan tengok. Tapi tak apalah ustaz, mulut saya ingat Tuhan juga. Lagi apa? Termasuklah juga pergi ke pasar-pasar. Kalau tuan-tuan berani masuk Maidin, Allahu Akbar. Kalau dia kata mujahidin mana pula ni?
Zulhijjah. Oh, masuk Isyak dah. Masuk Isyak. Baik. Kita bagi laluan pada azan Isyak dan jangan ke mana-mana, kita sambung lagi selepas ini insya-Allah. Baik, terima kasih. Jazakallah. أشهد أن لا Ustaz, Syekh, minta tolong. Tadi minta cek phone. Dah ada phone dah? Cuba cek. Kalau dah phone, Ustaz boleh ambilkan. Atau biar lu. Biar.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita menyambung sikit sahaja lagi perkongsian kita pada malam ini, dan saya mohon pihak masjid untuk laluan perkongsian saya ini. Amalan yang kedua yang kita sebutkan tadi adalah iaitu berzikir, bertakbir, bertahmid ataupun memuji-muji Allah Subhanahu wa taala di sepanjang awal bulan Zulhijjah ini. Dia berzikir itu bila-bila ajalah, tapi dah tadi puasa dah tak mampu dah. Jadi banyakkan zikir. Kalau wanita, orang perempuan yang sedang dalam cuti sekalipun, berzikirlah. Dah Quran dah tak baca, semayang pun tak dapat. Jadi banyakkan zikir. Banyakkan zikir, banyakkan bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Zulhijjah ini. Saya ingat dalam banyak-banyak zikir boleh tuan-tuan, paling simple lah, paling ringan, paling mudah sekali, janganlah tinggal zikir apa? 2 kalimah yang akan memberatkan timbangan mizan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu jangan tinggal tu. Semakin tuan-tuan baca, semakin neraca timbangan sebelah amal soleh itu makin lama dia makin berat. Makin lama dia makin berat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dan saya tengok ramailah di kalangan tuan-tuan pun daripada awal saya ceramah tadi pun nampak mulut dah terkumat kamik lah tu. Dan saya sangka baiklah tuan-tuan memang zikir lah tu. Ke panjangnya ceramah, panjangnya. Bila nak habis. Sebab dia lebih kurang. Subhanallah, hamdi, subhanallah, lamanya senang-senang. Tambah yang pakai mask, lagilah saya tak tahu apa dia cakap. Menguap ke ketawa, lebih kurang je nampak. Mata kecil. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, di sepanjang bulan Zulhijjah ini, kalau saya tak sebut pun, tuan-tuan semua sedia maklum. Amalan yang sangat digalakkan sekali adalah hiraqatud dam. Apa makna hiraqatud dam? Menumpahkan darah haiwan korban. Menumpahkan darah haiwan sembelihan, haiwan korban. Sebab itu dalam Quran ayat paling terkenal sekali iaitu Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Yang mana ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan, atau sebelum saya nak situ, sahabat bagi tahu bahawa Nabi dalam keadaan yang sedih. Pada waktu itu ada ceritalah Nabi dalam keadaan sedih. Nabi seolah-olah macam tak berapa nak happy, tak berapa nak gembira, sedih. Dan sahabat yang duduk sekeliling Nabi tengok Nabi pun dalam keadaan yang pertama sedih, kedua nak kata tidur tak pejam, nak kata tak tidur pun mata macam faham tu kan? Tidur tak tidur macam tu lah, macam apa orang kita panggil mamai apa, macam tu lah, mata buka tak tutup, macam tu lebih kurang. Tak faham? Macam tuan-tuan sekarang lah senang. Tengok saya kecil, jauh, dekat. Dia punya kelip tu tak berapa banyak dah. Itu. Jadi tiba-tiba tengah-tengah Nabi tengah sedih, Nabi bingkas duduk dan wajah Nabi bertukar jadi ceria. Dan sahabat pun macam apa ni? Tiba jadi seronok, happy ni pasal apa? Rupanya turunnya ayat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah
telah mengurniakan padamu wahai Muhammad banyak nikmat. Huraian pertama, nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Apa nikmat yang Nabi dapat sepanjang hidup? Banyak. Pertama, Nabi dipilih sebagai Nabi. Dalam dunia ramai tak Nabi? 124,000 orang Nabi. Salah seorangnya Nabi kita. Dalam ramai-ramai Nabi, Nabi kita terpilih sebagai Rasul. Maknanya pangkat tu dia makin nikmat naik pangkat kot. Naik lagi Rasul berapa ramai? Rasul 314 orang. Daripada 314 orang Rasul yang tercatat dalam Quran berapa orang? 25. Adam, Idris sampai habis 25 Rasul. Nabi Ilih ada tak? Ada. Daripada 25 Rasul, ada 5 Rasul ulul azmi, Rasul-Rasul elit. Kan? 5 Rasul. Jadi salah seorang daripada 5 Rasul ulul azmi itu, Nabi kita tersenarai masuk. Daripada 5 Rasul ulul azmi, siapa yang ketua kepada seluruh Nabi dan Rasul? Siapa dia? Sayyidul Anbiya, kan? Penghulu sekalian Nabi. Nabi Muhammad SAW. Kan banyak nikmat tu. Banyak nikmat tu. Dan nanti umat manakah yang pertama sekali dibenarkan masuk dalam syurga? Umat mana? Umat Nabi Muhammad SAW. Dalam umat paling bongsu, umat paling hujung, paling awal masuk syurga. Awal masuk syurga tu kan nikmat. Nikmat lagi. Jadi Allah nak ajar, Allah nak bagi tahu pada Nabi kita bahawa banyak nikmat yang aku bagi pada engkau. Takkanlah kena kutuk, kena kecam, kena hentam. Anak meninggal seorang demi seorang. Relax Relax takkan mau sedih-sedih. Happy, wahai Nabi Allah. Happy, Kausar. Makna kedua, telaga Kausar aku bagi nanti pada engkau. Seronok, minum, takkan haus selama-lamanya. Siapa yang layak dapat minum? Umat-umat Nabi yang baik-baik. Yang hidang siapa dia? Nabi sendiri. Lagi nikmat. Seolah-olah Allah nak ajar pada kita bahawa dalam hidup kita nikmat terlalu banyak. Anak kita kalaupun tak sampai ke Menara Gading, Menara Taming Sari, tak apalah, tak tinggi sangat belajar pun, tapi semayang tepat waktu, cakap kita dia dengar, taat kat kita, lemah lembut, sopan santun, baik. Allah baiknya anak kita, sejuk hati. Nikmat dah? Nikmat. Suami pula penyayang, caring. Ni malam ni siapa yang datang bawa isteri angkat tangan, tuan-tuan? Siapa yang datang bawa isteri angkat tangan? Tinggi sikit. Yang lain-lain mana? Apa simpan kat rumah mah? Bawa lah. Seorang datang. Agak-agak siapa yang datang dengan suami angkat tangan? Tak nampak? Yang lain mana? Meninggal. Allah. Minta maaf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf kak ya. Soalan sensitif. Apa ustaz? Suami akak hidup lagi lah. Habis tu mana? Tu Maidin. Oh, okey. Suami Maidin, dia main duduk sini. Okey lah. Hantar wakil. Kan suami dia kata nanti awak ceramah kat saya pula dalam kereta. Okey. Nikmat banyak. Nikmat Allah bagi banyak. Anak hebat, rezeki melimpah ruah, hidup tenang, duduk dengan ceramah pun relax, tenang, relax. Takkanlah kena sikit sesemua batuk pun kau nak sedih-sedih, relax. Banyak nikmat kan. Itu Allah nak ajar kita. Kalau kita memandang semua yang kurang-kurang dalam hidup, memang sedih lah. Pandang nikmat yang banyak dalam hidup kita. Itu. Kemudian tanda bersyukur dengan nikmat yang banyak buat apa? Fasalli li rabbika wanhar.
tunaikanlah salat. Semayang. Jangan lupa semayang. Semayang jangan lupa. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Nanti Allah akan tanya, nikmat-nikmat yang kami bagi dapat duit pencen buat apa? Buat apa pencen? Pergi zoo. Tak apalah, pergi zoo tak salah. Buat apa? Pelaburan. Buat apa? Kan? Jadi dalam hidup nikmat banyak nikmat. Jadi Allah akan tanya nikmat-nikmat tu. Duit pencen, duit apa lagi? Bonus, untung, niaga untung bagus. Takkan semayang pakai pagoda. Dah lah pagoda lusuh pula tu, kuning pula tu. Bukan pagoda tu warna kuning, menguning. Allah. Sedih lah. Nikmat Allah bagi. Gunalah. Bawa motor datang masjid, motor pun batuk sepanjang jalan. Motor tu tunggu hari nak mati kan. Motor dia. Kesian, ada orang memang macam tu. Memang perangai haji bakhil tu sentiasa ada. Tu yang P. Ramlee kata, tengok orang kaya, tengok kereta macam setan, dia kata. Kereta cat lah bagi cantik macam setan P. Ramlee. Memang lah, duit banyak, kedekut. Tu. Fasalli li rabbika wanhar. Pertama semayang, dan kedua laksanakanlah ibadah kurban. Apa makna ibadah kurban? Menyembelih haiwan ternakan. Rimau boleh? Tak boleh. Rimau Malaya? Tak boleh. Itu orang. Menyembelih haiwan ternakan. Haiwan ternakan tu pula berapa kaki? 4. Ayam boleh ayam? Tak boleh. Itik lagi tak boleh. 4 kaki. Landak boleh? Landak 4 kaki boleh? Tak boleh. 4 kaki. Walaupun ada ulama sebut 4 kaki yang boleh ditunggang atas dia. Landak boleh tunggang. Bocor punggung. Lagi apa lagi? Lagi apa? Cukup sifat, sempurna, elok, handsome, ganteng. Apa lagi? Dan disembelih pula di kalangan apa? Unta, lembu, biri-biri, kambing, kerbau, atau yang sekahwin dengannya. Apa pula Ustaz? Kahwin-kahwin pula ni. Apa ingat durian saja, durian kahwin. Binatang pun kahwin. Lembu kahwin dengan kambing jadi lembing. Lembing boleh tak sembelih buat korban? Boleh. Lembu kahwin dengan kerbau. Lemau. Lemau boleh. Dah lah lembu jalan macam tu. Kahwin dengan kerbau pula lagi lemau. Boleh tak? Boleh. Yang sekahwin. Boleh. Tapi syarat sembelih bila? Sekarang boleh? Sekarang? Tak boleh. Bolehlah sembelih tapi dia tak jadi pahala korban. Dia mesti disembelih bila? Pada hari 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Cuma setengah ulama kata 13 tu pun kurang digalakkan. Kalau boleh sekalipun, jangan lewat-lewat. Takut nanti dia dah habis hari dah. 13. Eloknya 10, 11, 12 dan 13. Cuma 13 tu jangan lewat-lewat sangat. Tu. Cuma tuan-tuan yang duduk depan saya ni, saya bersangka baik semua dah ambil bahagian korban kot, insya-Allah ya. Ambil bahagian korban dah kot insya-Allah. Sebab korban ni nak bagi tahu tuan-tuan semua, ramai orang keliru. Nak buat korban ke akikah? Korban ke akikah? Kalau nak ikutkan, buatlah korban dulu. Sebab tempoh korban sekejap sangat. 10, 11, 12, 13. Kalau akikah, sejak daripada hari ke-7 kelahiran baby tu, hari ke-7 tu, sampailah dia balik. Dia dah besar dah. Budak tu dah besar dah. Boleh lagi buat. Kalau dia dah balik dah, tak dibuat-buat lagi, gugurlah tuntutan terhadap
mak bapak dia atau penjaga budak tu. Tapi sampai kesudah tak buat akikah macam mana? Budak tu dah besar dah. Bermisai berjambang dah. Dia buat akikah untuk diri sendiri. Paling comel pernah saya jumpa umur 38. Dia daftar dengan kita, dia kata, "Ustaz, saya nak buat akikah." Boleh? Nama baby? Saya, ini baby dia. Ini baby shark namanya. Baby jerung nama dia. Tak apa. Sebab dulu mungkin mak ayah dulu tak mampu. Kan? Tak mampu. Jadi dia dah besar-besar, dia dah kerja, ada pendapatan. Buat Boleh dah buat akikah untuk diri sendiri? Boleh. Buat Sunat muakkad, sunat yang dituntut, sunat yang berat nak ke arah wajib dah kalau ikut. Sebagai tanda kesyukuran. Kalau korban, daging tu nanti bila dah diagih-agih 7 bahagian, kalau lembu, kalau kambing semua, elok diagihkan secara mentah. Masuk dalam plastik, mentah-mentah bagi. Tapi kalau akikah, elok diberikan yang sudah dimasak. Masak pula kalau elok, masak yang manis-manis. Yang manis-manis, masak kurma, masak kuzi. Itu saya makan. Kuzi kan yang warna hitam dia manis-manis gitu. Masak kuzi apa itu sedap pula rasa. Sebut menu ni payah betul lah kan. Lagi apa lagi? Itu antaranya. Dan korban ini pula, bagi tuan-tuan yang ambil bahagian korban, kalau boleh kita sikit sebanyak kena tahulah. Yang mana korban ini kena jelas. Korban wajib ke korban sunat? Pasal kadang-kadang bila kita sampai kat tukang sembelih tu, kita nak wakil kat dia, dia tanya, "Makcik, ni korban wajib ke korban sunat?" "Korban lah ustaz." Taklah, yang wajib ke yang sunat? Tak tahu? Korban lah ustaz kan? Ustaz pula korban dia. Korban sudah lah ustaz. Dia tak faham. Korban ni dia ada korban sunat dengan korban wajib. Yang kata korban wajib tu macam mana? Orang-orang yang bernazar. Tahun ni insya-Allah lama menikah, 10 tahun menikah, tak ada baby, tak ada anak. Dia kata, "Tahun ni kalau isteriku mengandung, macam-macam makan telur ayam kampung." Bukan sekarang ni musim makan telur tuan-tuan Makan telur banyak sikit ke kena kurang? Makan telur banyak. Makan telur ayam kampung ke? Terjun tasik dayang bunting lah, jumpa mana tukang urut, tak dapat baby. Tapi dia kata dia bernazar, tahun ni kalau dapat baby, dia nak buat korban. Jadi korban dia tadi jadi wajib. Pregnancy test naik 2 jalur, bukan COVID test yang mengesan mengandung tak mengandung, naik 2 jalur. Wajib. Wajib 10 Zulhijjah, 11 atau 12 atau 13, dia wajib buat, wajib. Kalau dah namanya wajib, daging korban tu si yang nak buat ni tadi ni, yang nazar tadi ni, boleh tak makan? Dia boleh tak makan daging korban yang dia buat? Tak boleh makan. Dia tak boleh makan. Sebab tu korban wajib, dia tak boleh makan. Kalau tak boleh makan, dia buat apa? Bagi pada orang lain. Fakir miskin, jiran tetangga, orang lain bagi. Dia tak boleh makan. Itu namanya korban wajib. Itu sebab tukang sembelih tu tanya dulu, wajib ke sunat? Sebab kejap lagi nak menentukan dia boleh makan ke tak boleh makan. Kadang ada orang relax dia makan cicah, siap makan. Ni yang daging dah, aku punya. Ni yang nazar tu. Dapat baby. Oi, kau nak boleh makan? Dia tak faham. Ni kita malam ni dah faham. Lagi satu, korban sunat. Yang kebanyakan kita buat. Korban sunat tak ada masalah. Cuma bila tuan-tuan buat, jangan lupa bahagian 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 untuk tuan-tuan, 1/3 ahli keluarga kaum kerabat, 1/3 fakir miskin, orang susah di kawasan kita. Masuk dan plastik, bungkus, bagi.
Tapi saya ingat orang Melaka ni, daging korban tahun lepas pun ada lagi kot dalam TI. Ada lagi tak? Itulah orang suruh bagi kat orang, simpan, sayang sangat. Sampai tahun ni tak makan-makan lagi. Sup ke apa, kari tak buat dah. Dia bagi-bagi kan? Sunat. Ni yang buat korban sunat bukan korban wajib Sunat. Makan sikit daging yang kita ambil. Ambil sikit. Jangan semuanya dibagi. Makan, ambil berkat. Orang fakir miskin yang dapat daging korban, kita bagi kat dia, dia dapat daging korban yang kita bagi. Dia orang susah, kiri kanan bagi, orang belakang bagi, rumah jiran depan bagi, surau bagi, masjid bagi. Uish, rumah dia dah macam pusat penyembelihan dah. Banyak tempat pengumpulan daging Boleh tak dia nak jual? Daging korban boleh tak jual? Boleh jual tak? Boleh. Dia boleh jual. Dah banyak kan? Dan dia pun orang susah, dia boleh jual. Pasal orang kita kadang garang, backing tak kena tempat. Dia jual, ni korban ni ke? Ni korban, apa nak boleh jual? Mana? Dia dapat. Bukan dia yang ambil bahagian tu, dia dapat. Dia nak jual, boleh. Baru ni saya dekat TV Hijrah, ada orang tanya soalan. Dia tanya, Ustaz, saya bernazar nak dapat baby. Sampai sudah tak dapat baby, Ustaz. Jadi macam mana? Korban wajib tu kira wajib ke macam mana tu? Kalau sekiranya yang kita nazarkan itu tak dapat, maka dia turun jadi korban sunat. Maka boleh makan tak? Boleh makan. 15 Zulhijjah baru mengandung. Tak apa, terlepas tu kena ingat. Dia nazar ni dia ada perbincangan dia yang tersendiri, kita kena tahu. Baru-baru ni pun ada juga orang tanya. Dia kata, Ustaz, makcik ni nak, tak tahulah, tiap-tiap tahun buat lembu. Tahun ni makcik rasa macam nak buat kambing lah. Tapi kawan makcik kata, kalau buat kambing, lembu lagi besar, pahala lagi besar daripada kambing. Jadi macam mana Ustaz, mohon pencerahan. Kambing ke lembu? Macam mana tuan? Kambing ke lembu? Dengar elok-elok tuan-tuan, ni senang faham. Siapa yang ada rezeki lebih, korban seekor kambing lebih afdal daripada satu bahagian lembu. Dia sebab dalam Islam, mana paling banyak? Kalau dah satu bahagian lembu, biasa berapa kilo 17, 18, 20 kilo. Lebih kurang tak tahu lah, tengok lembu lembu tu, tengok jenis lembu jugalah. Kalau jenis sado besar, itu banyaklah lembu keke, kuh kering, ramping, itu berapa orang dapat. Seekor kambing lagi afdal daripada satu bahagian lembu. Okey? Ada pula orang kata, saya nak buat unta lah Ustaz. Unta padang pasir lah. Unta. Tapi unta macam mana? Unta banyak zoo Kita cadang macam ni. Dalam perbincangan ulama, 7 ekor kambing, korban 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Okey selesai masalah. Jadi tuan-tuan ni kalau ada rezeki lebih, buatlah 7 ekor kambing. Lepas tu panggillah penceramah jubah biru tu datang. Cerita tentang fadilat kelebihan makan kambing. Boleh tuan-tuan Kenal tak penceramah jubah biru? Kenal? Panggil dia datang. Ni banyak panggil yang biasa-biasa kambing payah dapat sikit kalau kambing panggil datang Jadi maknanya terpulang pada tuan-tuan, kemampuan masing-masing boleh buat masing-masing. Tapi kalau nak diikutkan, kalau ada lebihan rezeki tuan-tuan ni boleh pilih. Kalau dari segi binatang, kalau lembu, kalau dia turutan dia pertama unta, kedua lembu,
ketiga biri-biri, keempat kambing biasa. Jadi kalau tuan-tuan ada yalah rezeki lebih sikit, dapat unta payahlah. Nak sembelih unta bukannya senang, dia leher panjang. Nak kena didudukkan dulu. Dan nak suruh dia duduk pun payah juga. Kan ada setengah kampung gaduh. Suruh dia duduk macam-macam. Suruh dia ijlis ya Jamal, ijlis. Suruh dia duduk. Tak duduk. Rupa unta tu daripada Australia. Sit down lah. Tak duduk lah. Payah. Ataupun dapat lembu. Lembu pula, afdal lembu jantan ke lembu betina? Jantan ke betina? Kak, jantan ke betina? Tak tahulah ustaz, kami bagi duit tu sudahlah, sembelih lah ustaz, buatlah apa pun. Janji dapat bahagian makcik. Bayar 700, 800 cukup satu bahagian. Afdal jantan. Afdal jantan sebab biasanya jantan ni 1,200 kilogram daging boleh dapat, 1,200 kilo. Kalau betina agak banyak makan pil kurus kot, 800 kilogram lah, 800 kilo. Elok jantan. Tapi tak apalah, mana yang dapat tu buat je lah. Dan pesanan akhir daripada saya, mana-mana yang ada dalam rumah Allah ini, dalam Masjid Alami MITC ni, kita nak pesan, tuan-tuan ada rezeki, buatlah ibadah kurban. Jangan tak buat. Tolong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi warning, amaran. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa-siapa yang ada rezeki lebih, ada kemampuan, tapi sengaja tak buat kurban, duit ada, sport rim boleh tukar, kereta modify cantik, rumah bukan Astro, Netflix lagi siap, semua ada, macam-macam lagi, TV siaran sana macam, banyaklah kelebihan. Rumah dia macam-macam, renovate itu, tambah ini, rumah macam-macam, rezeki punya banyak ada. Tapi tak buat korban. Bayar sana boleh, ini boleh, itu boleh, pergi bercuti, melancong, mandi kolam, mandi laut semua, naik banana boat, jatuh tengah laut boleh, makan coconut shake boleh. Korban tak ambil. Apa kata Nabi? Nabi taklah sebut banana boat tu aku tambah sendiri, bagi geram sikit. Coconut shake pun Nabi tak sebut, tu tambah ya. Maka kata Nabi, yang tak ambil ibadah korban ni, jangan datang dekat tempat solat kami. Umpamanya jangan datang dekat masjid kami tau. Jangan mari dekat. Zaman Nabi, orang yang mulut bau bawang pun Nabi tak halau. Mulut bawang, mulut busu. Tuan-tuan pernah jumpa? Dia semayang sebelah kita. Di 24. Dah lah tak pelawar aku makan, kau bagi bau kan. Aduh. 4 rakaat Isyak, jauh perjalanan. Setara mulut macam tu pun Nabi tak suruh balik tau. Nabi suruh dia pergi belakang sikit. Mulut bau belakang-belakang sikit. Nabi tak halau balik tau. Tapi kalau orang yang sengaja tak ambil bahagian korban, Nabi kata jangan datang dekat tempat solat kami. Jangan datang dekat tempat solat kami tau. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu, kenapa engkau kedekut? Kenapa kau sayang sangat harta? Sekarang banyak pilihan. Kalau korban yang biasa tuan-tuan ambil di masjid-masjid ada setengah 700 ada kan? 700 setengah, 800 ada. Ada pilihan luar negara pun ada, 390 satu bahagian pun ada. Itu pun ada orang tanya, ustaz yang bawah 100 ada. Kau jadi apa baik? Baik pula. Bang, kau nak jadi apa ni? Kan kau juga dikorbankan nanti. Bawah 100, korban apa tu? Aduh, peliklah, kedekut tahap gaban. Janganlah macam tu. Ini pesanan untuk saya juga dan kita semua. Rasa malu sikit. Itu boleh beli, ini boleh beli, korban tak ambil bahagian, malu sikit. Jadi oleh kerana itu, Masjid MITC berapa ni? Tahu ni berapa ni? 28 ekor. Astaghfirullahalazim, 28. Ada masjid saya pernah jumpa, cara sembang
Ustaz, masjid kita berapa? Banyak Ustaz. 4 apa? 4 ekor. 2 lembu, 2 kambing. Allah, kambing. Alamak, kau punya cakap banyak Ustaz. Mulut penuh. Banyak. 28, relax kan. Cakap pun macam tak mau cakap. 28. Tahniah kita ucap tahniah Masjid MITC. Bagus. Itu tanda orang sini menghargai nikmat Allah Taala. Mudah-mudahan Allah berkati rezeki tuan-tuan semua. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah dekat ini jelah sembang-sembang kita. Moga-moga tuan-tuan mendapat manfaat pada malam ini dan Allah Subhanahu wa taala memberkati di sepanjang kita berada di bulan penuh barakah ini, bulan Zulhijjah. Dan kalau ada peluang lagi lah buat tuan-tuan mana yang nak daftar masuk bahagian korban. Tak tahulah Masjid MITC buka ke tak lagi, saya tak pastilah. Tapi kalau dah tutup, tuan-tuan carilah mana-mana kawasan lagi untuk ambil bahagiannya. Jangan lepaskan peluang ni. Manalah nak tahu. Inilah Zulhijjah yang terakhir untuk kita pada tahun ini. Buat yang terbaik, sebab binatang tunggangan itulah nanti menjadi kenderaan. Bukan Grab lagi dah. Akhirat nanti padang mahsyar tunggangan kita. Orang lain semua jalan kaki, kita syok naik haiwan tunggangan kita. Tapi Ustaz, saya ambil satu bahagiannya. Takkan dia datang dagingnya? Daging datang. Kalau dia ambil setahun, 7 tahun, jadi seekor lembu. Ambil satu bahagian, lepas tu tahun depan meninggal. Tak payahlah duk fikir sampai ke situ. Biarlah Tuhan nak bagi bentuk tunggangan tu macam mana. Ambil dulu bahagian korban. Duk kira, mari daging seketul, mari. Pasal datang daging, kau ambil satu bahagian, jangan banyak bunyi. Aku datang pun mujur. Dah tak payah fikir macam tu. Ni Allah punya kerja. Allah bagi yang sebaik-baiknya untuk hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab ya Allah. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa mak bapak kami ya Allah. Ampunkan dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampunkan dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Limpahkanlah rezeki, luaskan rezeki, khususnya buat warga negeri Melaka ini ya Allah. Kurniakanlah mereka dengan limpahan nikmat yang mencurah-curah. Dilahirkan lebih ramai para alim ulama di negeri penuh berkat ini ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan penghuni-penghuni syurga-Mu ya Allah. Berilah berkat dan rahmat-Mu buat para penyumbang-penyumbang, buat para penginfak-penginfak ya Allah, yang sentiasa menginfakkan harta mereka, tak pernah kedekut dan tak pernah berkira untuk berinfak ke jalan-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Moga ada rezeki dan lain kesempatan kita bersua lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.